Selamat datang saudara-saudari. Ya, kita mau bersambung dalam Yeremia 49. Ini berlaku kerana semua bangsa umat manusia sudah berdosa dan sudah memenuhi masa untuk Tuhan menghakimi. Sungguh menyedihkan bila kita mendengar peperangan, penderitaan yang berlaku di dunia ini. Dan kita mendengar dalam Yeremia hukum-hukum yang berlaku. Ini Tuhan memberitahu Yeremia terdahulu apa yang akan berlaku. Mari kita bermula dalam hukuman Tuhan terhadap negeri Amon. Demikianlah firman Tuhan tentang negeri Amon. Di manakah kaum lelaki Israel? Tiadakah sesiapa yang membela negerinya? Mengapakah mereka membiarkan bangsa yang menyembah dewa Milkom merebut dan mendiami wilayah suku Gad? Tetapi akan tiba masanya apabila aku menyebabkan penduduk ibu kota Rabah mendengar bunyi pertempuran. Lalu kota itu akan terbiar menjadi runtuhan. Pekan-pekan di sekitarnya akan habis terbakar. Kemudian Israel akan mendapat kembali tanahnya daripada mereka yang telah merebutnya. Hai penduduk Heshbon, menangislah. Kota Ai sudah musnah. Hai kaum wanita kota Rabah, berkabunglah. Pakailah kain guni dan berkabunglah. Larilah ke sana kemari dengan penuh kebingungan. Milkom, dewa kamu, akan dibuang negeri bersama dengan para imam dan pegawai pemerintah. Mengapakah kamu berbangga, hai umat yang tidak setia? Lihatlah kekuatan kamu mula hilang. Mengapakah kamu bersandar kepada kekuatan sendiri dan berkata bahawa tiada sesiapa pun berani menyerang kamu? Aku akan mendatangkan kegentaran kepada kamu dari segala arah. Kamu semua akan lari. Masing-masing cuba menyelamatkan diri. Tiada sesiapa pun akan mengumpulkan pasukan kamu lagi. Tetapi pada kemudian hari, aku akan menjadikan Amon makmur semula. Aku Tuhan telah berfirman. Ya, kita tahu dalam Yeremia 45 dalam ayat 4 dia berkata, Aku Tuhan sedang merobohkan apa yang aku bina. Aku sedang mencabut apa yang telah aku tanam. Aku akan melakukan perkara itu kepada seluruh bumi ini. Ya. Tuhan boleh melakukan apa-apa yang dia suka. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Ya. Ini akan berlaku kepada negeri Amon. Mengapa? Kerana mereka menyembah dewa Milkom. Kerana mereka sombong. Kerana mereka mengingat diri mereka sendiri dan bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Ini akan berlaku kepada umat di negeri Amon. Mari kita bersambung ayat 7. Hukuman Tuhan terhadap negeri Edom. Demikianlah firman Tuhan tentang negeri Edom. Sudah hilangkah akal budi penduduk Edom? Tidak dapatkah para pemimpin mereka menasihatkan mereka lagi? Sudah lenyapkah kebijaksanaan mereka? Hai penduduk kota Dedan, berpalinglah dan larilah, bersembunyilah.
Aku akan membinasakan keturunan Esau, kerana masa sudah tiba bagi aku untuk menghukum mereka. Apabila orang memetik buah anggur, mereka meninggalkan sedikit buah pada pokok anggur apabila pencuri datang pada waktu malam. Mereka hanya mengambil apa yang dikehendaki mereka. Tetapi aku telah mengambil segala keturunan Esau. Aku membongkar tempat-tempat persembunyian mereka, sehingga mereka tidak dapat bersembunyi lagi. Semua penduduk Edom sudah binasa. Tiada seorang pun tertinggal. Serahkanlah anak-anak piatu kamu kepada aku, dan aku akan memelihara mereka. Balu-balu kamu dapat bersandar kepada aku. Orang yang tidak patut dihukum pun kena hukuman. Adakah kamu menyangka bahawa kamu terlepas daripada hukuman? Kamu pasti dihukum. Aku sendiri telah bersumpah bahawa kota Bosra akan menjadi gurun yang mengerikan. Orang akan mentertawakannya dan menggunakan namanya sebagai kutuk. Pekan-pekan di sekitarnya pun akan menjadi runtuhan selama-lamanya. Aku Tuhan telah berfirman. Aku Yeremia berkata, Hai Edom, aku telah menerima perkabaran daripada Tuhan. Dia telah mengutus seorang utusan kepada bangsa-bangsa untuk memberitahu mereka supaya mengumpulkan tentera mereka dan bersiap untuk menyerang kamu. Tuhan akan melemahkan kamu, dan tiada siapa pun akan menghormati kamu. Kamu tertipu oleh keangkuhan kamu sendiri. Tiada sesiapa pun takut akan kamu seperti sangka kamu. Kamu tinggal di celah-celah bukit batu, jauh di atas gunung. Tetapi sekalipun kamu membina rumah di tempat yang tinggi sekali, setinggi tempat sarang burung helang, Tuhan akan merendahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman, kemusnahan Edom akan sangat mengerikan sehingga tiap-tiap orang yang lalu di situ akan terkejut dan ketakutan. Sebagaimana Sodom dan Gomora dimusnahkan bersama dengan pekan-pekan di sekitar, begitu juga Edom akan dimusnahkan. Tiada seorang pun akan tinggal di Edom lagi. Aku Tuhan telah berfirman. Sebagaimana singa keluar dari hutan tebal di tepi sungai Yordan, lalu naik ke padang rumput yang hijau, demikianlah aku akan datang dan menyebabkan orang Edom lari dengan tiba-tiba dari negeri mereka. Selepas itu, pemimpin yang aku pulih akan memerintah negeri itu. Siapakah yang setara dengan aku? Siapakah yang berani mencabar aku? Aku Tuhan. Penguasa manakah yang sanggup menentang aku? Oleh itu, dengarlah rancangan aku untuk menentang penduduk Edom, dan rancangan aku bagi penduduk kota Teman. Anak-anak mereka pun akan diseret pergi, dan semua orang akan ketakutan. Apabila Edom jatuh, bunyinya begitu kuat sehingga seluruh bumi goncang, dan teriakan penduduknya akan terdengar sampai ke Teluk Akaba. Musuh akan menyerang Bosra seperti burung helang yang menyambar dengan sayap berkembang. Pada hari itu, askar-askar Edom akan ketakutan seperti wanita yang sedang bersalin. Sungguh mengerikan kerana kita tidak tahu apa masa
peperangan akan berhenti. Hukum Tuhan terhadap kota Damsyik, ayat 23. Demikianlah firman Tuhan tentang kota Damsyik. Penduduk kota Hamat dan Arpa khawatir serta gelisah kerana mereka telah mendengar berita buruk. Hati mereka risau dan bergelisah, melanda mereka seperti gelombang laut. Penduduk Damsyik tidak berdaya dan telah lari ketakutan. Mereka sakit dan menderita seperti wanita yang sedang bersalin. Kota termasyur yang biasanya penuh kegembiraan, kini lenggang dan tidak berpenghuni. Pada hari itu, kaum pemudanya akan dibunuh di jalan raya dan semua askarnya dibinasakan. Aku akan membakar tembok Damsyik dan menghanguskan istana-istana Raja Ben-Hadad. Aku Tuhan yang Maha Kuasa telah berfirman. Hukuman terhadap suku Kedah dan kota Hazor, ayat 28. Demikianlah firman Tuhan tentang suku Kedah dan daerah-daerah yang diperintah oleh Hazor, iaitu daerah-daerah yang telah dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Seranglah suku Kedah dan binasakanlah orang dari bahagian timur. Rampaslah semua kemah dan ternakan mereka, tirai kemah dan apa saja yang ada di dalam kemah. Rampaslah unta mereka dan beritahu mereka kegentaran mengelilingi mereka. Hai penduduk kota Hazor, aku Tuhan memberi amaran kepada kamu. Larilah jauh-jauh dan bersembunyilah. Raja Nebukadnezar dari Babilonia telah merancang untuk melawan kamu. Raja itu bertitah, marilah kita serang orang yang berasa aman dan selamat. Kota mereka sama sekali tidak dilindungi kerana tidak mempunyai pintu gerbang atau palang pintu. Rampaslah unta dan semua ternakan mereka. Aku akan mencerai-beraikan semua orang yang mendekati, memendekkan rambut mereka. Aku akan mendatangkan bencana kepada mereka dari segala arah. Hazor akan dijadikan gurun selama-lamanya, tempat yang hanya didiami serigala. Tiada sesiapa pun akan tinggal di situ lagi. Aku Tuhan telah berfirman. Hukuman Tuhan terhadap negeri Elam, ayat 34. Tidak lama selepas Raja Zedekiah menjadi Raja Yahuda, Tuhan yang Maha Kuasa berfirman tentang Elam kepada aku. Dia berfirman, aku akan membunuh semua anggota pasukan pemanah Elam, kerana merekalah yang menjadikan Elam sangat kuat. Aku akan menyebabkan angin dari segala arah meniupkan Elam, dan aku akan mencerai-beraikan penduduknya sehingga tiada satu negeri pun yang tidak didatangi pelarian dari Elam. Aku akan menyebabkan penduduk Elam takut pada musuh yang hendak membunuh mereka. Aku sangat murka kepada penduduk Elam dan akan membinasakan mereka. Aku akan mengirim tentera yang memerangi mereka sehingga aku menghapuskan mereka sama sekali. Aku akan membinasakan raja-raja dan pemimpin-pemimpin mereka, lalu mendirikan takhta aku di negeri itu. Tetapi kemudian aku akan menjadikan penduduk Elam makmur semula. Aku Tuhan telah berfirman.
Ya. Dalam Yeremia 49, kita boleh tahu bahawa Tuhan boleh membinasakan segalanya. Dan Tuhan boleh membinanya semula supaya ia menjadi makmur. Mengapa? Kerana Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia boleh buat apa yang Dia telah firmankan. Sekian, terima kasih. Shalom.